Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Dalam episod ini, Malaysia memilih kembali ke lapangan. Kali ini dari kerusi P135 Alor Gajah di Melaka. Pada PRU yang lepas pada tahun 2018, kerusi ini menyaksikan pertembungan 3 penjuru yang dimenangi oleh calon yang bertanding atas tiket bersatu di bawah Pakatan Harapan pada ketika itu dengan majoriti yang agak sihat, kira-kira 7,000 undi. Dan pada PRU kali ini, ia bertambah kepada 4 penjuru, menyaksikan beberapa tokoh yang agak terkemuka di Melaka dan di Alor Gajah ini. Antaranya adalah bekas Ketua Menteri Adli Zahari, orang lama Melaka Datuk Seri Rizwan Yusof juga akan bertanding di bawah tiket Perikatan Nasional, dan tidak dilupakan ia juga termasuk calon-calon muda yang terkemuka seperti saudara Syahril Hamdan, Ketua Penerangan UMNO yang membuat percubaan kali kedua bertanding kursi parlimen kali ini di Alor Gajah, dan mereka bertiga disertai oleh seorang lagi calon Parti Pejuang Tanah Air. 4 penjuru kita akan saksikan di kerusi P135 Alor Gajah ini. Dan seperti biasa, kita sulamkan liputan berita dan juga politik kita ini dengan data. Dan data, kalau kita lihat P135 Alor Gajah ini, seperti mana banyak kerusi parlimen di seluruh Malaysia untuk PRU kali ini, ia didominasi oleh golongan muda. Daripada kira-kira 93,000 pengundi yang layak mengundi kali ini di Alor Gajah, kira-kira 49% adalah mereka yang muda, 18 hingga 39 tahun. Dan sebelah itu, kami seperti biasa turun padang untuk menelusuri kisah-kisah rakyat di sini. Demografinya pelbagai, umurnya pelbagai, profesi dan kerjanya juga pelbagai. Justru perspektif mereka juga pelbagai. Banyak kisah yang kita mahu singkapkan daripada pengundi Alor Gajah ini. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mereka buat keputusan untuk pilih siapa. Apa isu-isu yang dekat dengan hati mereka. Dan untuk bahagian pertama Malaysia memilih ini, saya memang bersama dengan seorang penduduk yang kata orang born and bred di Alor Gajah. Tinggal seumur hidupnya di Alor Gajah dan kini bekerja sebagai peniaga di pasar Alor Gajah ini. Puan Zunaini menyertai saya. Ya, Puan Zunaini, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana menyertai kami di Astro Awani ini. Ya. Kami sering gemar untuk turun padang untuk tanya sendiri kepada orang-orang di kerusi-kerusi parlimen ini berkenaan dengan apa isu yang dekat dengan hati mereka. Puan Zunaini adalah seorang peniaga yang dah berniaga lama di sini. Terkesan dulu dengan COVID-19 agak teruk. Tapi hari ini menuju dalam hari-hari terakhir menuju ke PRU 15 ni, Puan Zunaini, apa isu yang peniaga-peniaga seperti Puan Zunaini lihat dan apa tawaran yang Puan Zunaini lihat daripada parti-parti politik ini? Sekarang ni niaga dah berkurang. Semenjak daripada COVID lagi kan. Saya pun dah tak berniaga lama juga, dalam 3-4 bulan tutup kedai. Sebab tak ada orang datang membeli. Jadi sekarang ni dah nak sampai PRU 15 ni, macam-macam parti politik datang menjenguk kan. Tapi buat sementara je lah nak meraih undi. Selepas tu 5 tahun besok boleh datang balik. Itu yang masalah tu. Jadi kita ni peniaga kena tanggung risiko kan. Nak bayar sewa, nak bayar pekerja. Jadi sekarang ni baru naik balik lah. COVID ni dah reda. Barulah ada pelanggan-pelanggan kan. Tapi tak ramai macam dululah. Sebelum COVID lagi kan. Jadi itulah masalah sekarang. Kita terpaksa bersabarlah dalam niaga ni. Kalau Puan Zunaini lihat apa yang ditampilkan oleh setiap parti dekat Alor Gajah ni, bagaimana Puan Zunaini membaca dan bagaimana Puan Zunaini buat keputusan? Okey, kita tak akan tanyalah tentu siapa pilih. Ramai orang tak buat keputusan lagi pun. Tapi apa yang Puan Zunaini lihat ketika nak buat keputusan pada 19 hari bulan nanti? Lihat parti ke, lihat calon ke, lihat apa yang dibawa oleh mereka ke, apa yang penting? Kita nak tengok masa akan datang lah. Apa pembangunan, apa pembaharuan yang dia akan buat kan. Apa perjanjian yang dia dah janjikan kalau dia menang kan. Tapi setakat ni yang saya tengok, sekejap je lah janji dia tu. Lepas tu tak ada. Lepas pilihan raya dah tak ada apa lagi dah. Kita macam biasa je. Sebelum dia nak bertanding, dia meraih undi lah. Dia sokong dia. Kita dah sokong. Janji-janji semua tinggal janjilah. Tak ada. Suatu COVID-19 sebagai contoh, tidak ada bantuan program yang dijalankan semua, ada untuk membantu, ada. Kita ada membantu, tapi tak cukup lah kita nak apa kan. Mungkin hutang-hutang yang ada lagi tak tertampung lah. Sebab tak boleh nak berniaga, tak ada orang. Orang pun takut nak keluar pada rumah kan. Itulah masalahnya. Berdasarkan bacaan Puan Zunaini terhadap orang lain di Alor Gajah ni, peringkat usia berbeza,
kerja berbeza. Apa sentimen mereka lagi selain daripada yang Puan Zunaidi sebut? Kerana Puan Zunaidi peniaga itu perspektifnya. Mahu bantuan itu diberikan dan bukan janji saja menjelang pilihan raya. Tapi untuk isu-isu secara besar, penduduk Alor Gajah ni apa isu yang penting bagi mereka? Isu apa lagi ya? Kita difahamkan Alor Gajah juga selalu banjir. Betul ada selalu banjir. Masalah tu taman-taman yang berdekatan dengan ni selalu mengalami banjir. Rumah akak sendiri pun selalu banjir. Tapi itulah pembaharuan janji dia nak besarkan longkang kan saliran, tapi tak adalah nampak kan. Masih ada banjir lagi. Kalau dia dah buat pembaruan tak adalah masalah banjir lagi. Ni tak kali hujan lebat, kita tanggung risiko banjir lah. Apa lagi yang Puan lihat kita kena buat keputusan nanti? Adakah Puan lihat kerana kepada setengah orang calon muda itu penting, ataupun kestabilan itu penting, ataupun pembaharuan itu penting? Bagi orang-orang macam makcik ni apa yang penting selain dari itu? Kalau calon muda bagus juga, dia bersuara, dia berani bersuara. Kalau calon yang tua tu juga dia punya perjanjian ni tak ditepatilah. Mungkin tak tahu nak pilih yang mana satu kan. Tapi sekarang parti-parti ni ada yang pakai rasuah kan. Itu yang makcik tak nak lah selepas pada apa ni ada yang rasuah jadi masalah daripada negara kan. Jadi makcik antara orang yang masih lagi belum buat keputusan lah atas pagar. Adakah selamat untuk kita anggap bahawa ramai di sini masih lagi macam itu? Masih lagi belum buat keputusan ataupun makcik rasa berdasarkan mungkin sembang-sembang dengan kawan-kawan, ahli keluarga, ramai dah buat keputusan atau ramai masih lagi atas pagar kat Alor Gajah? Atas pagar lagi. Dia orang masih berbincang lagi antara calon mana yang nak dipilih. Mengapa? Kita lihat dalam pilihan raya sebelum ni, memang yang atas pagar tu memang ada. Tapi sebelum ini, selalunya di tahap ini mungkin seminggu lebih kurang sebelum kita mengundi, ramai orang dah buat keputusan. Memang ada. Kenapa kali ini beza? Kenapa kali ini masih susah nak buat keputusan? Calon yang ambil alih, selalunya memang tak pernah tepati janji. Itu yang dia orang marah tu. Kadang yang tahu yang Pakatan Harapan Merintah kan, janjinya tak ditepati lah. Apa perjanjian dia nak buat tu tak. Mungkin jadi masalah dia orang nak pilih calon yang betul-betul. Barisan Nasional juga Perikatan Nasional sejak PRN di sini dipegang oleh sejak PRU di sini dipegang oleh Bersatu pada ketika itu dan di bawah Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi bagaimana pembacaan makcik berkenaan dengan prestasi kerajaan pada ketika itu sehingga kini pula? Setakat ni okeylah, alhamdulillah lah. Dia punya pembangunan adalah sikit pembangunan baru kan. Baguslah juga. Anak tempatan penting ataupun tidak sebagai calon bagi penduduk Alor Gajah? Penting anak tempatan. Itulah kalau ada anak-anak muda yang belum masuk apa tu, pergilah mengundi. Jangan tak mengundi, rugi nanti bangsa Melayu kan. Dan bangsa asing berebut-rebut nak mengundi kan. Anak tempatan maksudnya memang orang Alor Gajah atau sekurang-kurangnya orang Melaka. Betul. Itu faktor penting bagi orang kat sini. Betul. Kalau orang dari luar? Orang dari luar kuranglah sikit. Kalau calon daripada luar mungkin dia tak turun padang ke kan. Masa dia nak mari undi dia datanglah. Lepas tu dah tak datang-datang lah. Sebab dia bukan orang tempatan. Kalau dia balik kampung mungkin dia tengok keadaan macam mana rakyat kat sini kan. Masalah orang kan. Makcik rasa di sini, termasuk diri makcik sendiri, di sini ramai orang cenderung nak undi ikut parti atau ikut calon? Atau ikut isu? Dia ikut parti. Makcik tengok dia ikut parti. Tapi yang sudah-sudahnya lah beberapa hari ni banyak parti-parti yang apa tu ramailah pengikut-pengikut dia. Pengundi-pengundi ikut lah kan. Yang mana yang apa tu macam pakatan perikatan kurang lah. UMNO ramai orang. Tapi yang makcik sebut pengundi muda tu pun menarik juga sebab di Alor Gajah ni seperti mana kita lihat kat banyak kerusi parlimen lain sebab undi 18 dan sebagainya, orang berumur 18 hingga 20 tahun dah boleh mengundi buat kali pertama. Tercampur lagi sehingga mereka yang mungkin berumur 39 tahun tu kira muda. Mereka mewakili kira-kira setengah 50% daripada keseluruhan pengundi di Alor Gajah ini dan beberapa ribu adalah 18 hingga 20 tahun sahaja. Makcik ada anak ataupun anak buah, anak kawan-kawan yang berumur begitu, adakah mereka cenderung untuk turun mengundi? Kerana ada orang cakap di setengah tempat anak muda ni mereka tak ada selera untuk turun mengundi pun. Di Alor Gajah macam mana? Tapi makcik memang suruh anak-anak buah, anak-anak makcik sendiri, makcik suruh dia mengundi. Macam mana kan, apa besok kita masa akan datang, kita tak tahu kan. Parti apa yang merintah. Jadi dia kena
pilih yang terbaik lah untuk masa depan dia orang. Makcik sebut tadi mungkin golongan umur makcik ni cenderung untuk pilih ikut parti, tak ikut calon ataupun isu. Mereka pula bagaimana? Yang muda ni adakah mereka ada kecenderungan sama atau mereka lain, mereka lihat calon dan isu? Itulah makcik suruh mereka pilih yang terbaik lah, yang terbaik. Parti yang mana boleh apa besok dia masa akan datang. Ramai pengarah cik juga cakap, dan ini bukan di Laut Gajah, di seluruh Malaysia. Orang yang berumur 18 hingga 20 tahun ni, kononnya katanya mereka cenderung untuk undi ikut apa yang mak bapak undi. Dalam pengalaman makcik di Alor Gajah ni dan juga dalam keluarga, betul atau tidak? Ataupun anak-anak muda ni ada fikiran sendiri? Betul, makcik tak galakkan lah. Biar dia berfikir sendiri mana yang terbaik untuk dia orang. Makcik tak diorang pilih macam mana yang makcik pilih lah. Itu undian masing-masing kan. Makcik Zunaini, terima kasih banyak. Tak cukup masa untuk sembang banyak. Kita sembang kedai kopi ni, kita boleh sembang dengan sangat banyak. Dan makcik perlu kembali ke kedai untuk berniaga. Makcik adalah peniaga di Pasar Alor Gajah ini. Kita akan berhenti rehat seketika. Selepas ini kita akan lihat salah satu kawasan yang agak panas, swing area, swing seat di Alor Gajah ini, iaitu di kawasan Durian Tunggal. Bersama dengan wakil kami di sini di Melaka. Selepas ini kita kembali, jangan ke mana-mana.